Selamat hari serta berita bebas ngagai kita semua. Aku simpan tahu yang dekat bulan kita bak Bulletin Ukas bagi Iban. Berita ngali hari tu dipun kengau berita hari Aum Kunsian Negeri Dun Sarawak ke-19. Dun Sarawak kena hari 2 tu tadi udah ngemendar motion mansut ke Turu hari State Consolidated Fund. Ngambil dipindah ke ngagai Sarawak Sovereign Wealth Future Fund. Motionnya dipejurai ke Sapir Premier Sarawak Kemegat Menteri Wang Ekonomi Baru Kedua Dato' Amar Douglas Ugambas Maya Aum Dun Sarawak ke-19 hari 2 tu tadi. Tu belah disukung Sapir Menteri Ba Upis Premier Undang-Undang MA63 ngau Kawal Negeri Perintah Besar Dato' Sarifah Hasidah Said Aman Ghazali. Article 33, bracket 1, bracket C of the Constitution of Sarawak, State of Sarawak, provide that no money shall be withdrawn from the consolidated fund unless they are authorized to be issued by a resolution passed by the Dewan Undangan Negeri for the purpose of investment. Section 6.2 of the Sarawak Sovereign Wealth Future Fund Board, Ordinance 2022, provide that the Dewan Undangan Negeri may, by a single resolution, authorize the withdrawal of such amount from the State Consolidated Fund as the Dewan Undangan Negeri think fit for each year within a fixed period not exceeding 30 years from the date of the coming into force of the ordinance. Dato' Amar Douglas ugah megamada perkaranya diatur berpun hari Lembaga Kekayaan Berdaulat Dana Masa Depan Sarawak dekat berengkah berjalai ke pengawal hari 1 Januari 2024. Kuya kuasa patut diberi dikena maksud kebelanjanya ungkup tempoh 20 tahun. 1. Up to 8 billion for year 2024. 2. Up to 300 million annually from year 2025 to year 2028. 3. Up to Ringgit Malaysia 550 million annually from year 2029 to year 2033. And 4. Up to Ringgit Malaysia 650 million annually from year 2034 to year 2043. Berita nangkanya, Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak Michael Mujahlihan sudah dipilih jadi Senata Dewan Negara Kebaru. Ia diciri mangku pengawalnya sudah nerima sukung majoriti hari bala Kaban Kunsian Negeri Adun Ba Aum Dun Sarawak hari 2. Sebenarnya nama ia dicalon Sapir Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas lalu disukung Dato' Amar Awal Tengah Ali Hassan. Michael Mujah sebenarnya tu kalanya dituai Pampang Parti Pesaka Bumi Putra Sarawak PBB belaga bab pengalaman 2 penggal hari 2009 nyentuh 2016 sebenarnya Konstitusi belaga dibagi baru. Dia tu ianya dituai Pampang PBB N66 murum ke megaknya di Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak hari tahun 2016 nyentuh dia tu. Ia megak kalanya di Raban Komiti Besar PBB Sarawak MKT hari tahun 2010 nyentuh 2022 kelimpah cakar ngawal gerempung ukai di kuasa perintah NGO. Lalu megai pengawalnya di Kaban Komiti Eksekutif Gerempung Orang Ulu Malaysia Forum engkau Sapir Presiden Gerempung Orang Ulu Sarawak. Maya diranau media nangkanya Michael Mujah ngenatai kejaku terima kasih Ngagai Perintah Sarawak aku dah ngandal ke ia menjadi senator baru. So I'm very happy with the appointment. I would like to thank the state government, especially Yang Berhormat Premier and government of GPS. So I work hard for the new post. Pengawal milih senator baru diatur berpun hari Senator Dato' Dr. Nguyen Jeluing dekat habis tempoh gawak kena ke 10 Disember tu ilah. Bab berita bukai, Dun Sarawak mayanya belang mendar kerang Undang-Undang Karan Ubah 2023 udah kebulih sukung majoriti. Perkaranya dipadah ke Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiya Awan Nasar. Nangkannya Ba'au Media Menteri Teliti Ngau Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahin Rawi Mada RUU-nya berguna benar dikena ngemujur pelian gawak Perintah Sarawak. Following one, energy transition to renewable energy, meaning that we are going for transition to a cleaner
renewable energy. B. Entrenching Sarawak's status as the energy powerhouse or hub for the ASEAN region through grid system that would enable renewable energy from Sarawak to be exported to our neighbor, including our sister state Sabah, Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Singapore and Peninsula Malaysia. And C, enabling our people and investors to participate in the production or generation through the installation of a solar energy system and cascading hydropower in our rivers. Dato' Seri Julahi Megamada, angkaunya Sarawak Energy Berhad SEB dekat bisi penatai hari kuasa barunya ngagak sistem grid karan. This amendment actually strengthened Sarawak Energy Berhad role as a single buyer that allows it to buy power generated by other producers and deliver through its transmission and distribution grid to supply the electricity to the customers statewide. Dulu harinya Maya berjurai ke RUU Karan Ubah 2023, bab baca kedua Dato' Seri Julahi Mada, RUU-nya atau benar nampak Sarawak jadi hub kuasa karan di ASEAN. Kuya ubahnya nentu ke Sarawak jadi menua ekspor kuasa oleh negara baru ngagai menua bukai. Entrenching Sarawak's status as the energy powerhouse or hub for the ASEAN region through a grid system that would enable renewable energy from Sarawak to be exported to Sabah, our sister state, Brunei Darussalam, our neighbor Kalimantan Indonesia, Singapore, and even to Peninsula Malaysia. Berita nangkanya, Sarawak dekat bisi kuasa hidro 20,000 megawatt. Hari pengawak ngagak tekan air di Sungai Negeri tu. Kaban Kunsian Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman Mada, perkaranya bela uli ngatur lalu nentu ke pemeruan penatai dikena tekan air. Cascading dams along our rivers will also be able to reduce the inundation of land areas for the reservoir and enable Sarawak government to study and implement pump storage for hydropower. And this will greatly improve reliability in power generation, particularly during variation of seasons which affect water level at our rivers. Yang madah ke perkaranya, Maya belak berjurai ke RUU Karan Ubah 2023 Ba'aum Dun Sarawak ke-19 hari 2. Agi nampak isi berita Ariaum Dun Sarawak ke-19, agregator gas megai pengawak kebesai nyawa berjadi kejuluk anti Perintah Sarawak ngeremai kebekal gas bar renggah domestik. Adolingga Daya Norazah Awang Sohor Mada, RUU Nyadong Gas Ubah 2023 dekat ngemujur serta ngemuntang ke agi pengawak nyadong gas di negeri itu. Maka itu dengan berpaksikan aspirasi rakyat, kami mengharapkan pihak Kerajaan Sarawak dapat memperluaskan bekalan LPG gas terutamanya di kawasan pesisir dan pedalamannya lebih strategik supaya cas tambahan dari pembekal bagi penghantaran bekalan LPG gas tidak terlalu tinggi, which can double up the original price of LPG gas to be consumed by our communities. Daya Norazah Megamada agregator gas belak nentu ke gas oleh disadung agak industri ngak pengguna dikena dagang sidak tibelak dekat negap, nyungkak serta ngerembai dagang ke udah bisi. Nak tu dulu buletin edukasi ban kali hari tu boleh aku Sima Tawil. Berita kesih lagi tahu dipedah dengan semua laman media UKAS yang kawum bab portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Dekat ujung ke buletin kali hari tu, kita mendak klip video visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. UKAS, #saluran informasi rakyat. Selamat kali hari. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching,
KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.